Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid hari ini? Cikgu harap murid-murid sentiasa sihat ya. Kita teruskan pembelajaran kita. Kita belajar pendidikan kesihatan tahun 3. Topiknya ialah kesihatan diri dan reproduktif. Objektif pembelajaran kita yang pertama ialah murid-murid dapat memahami batas sentuhan pada anggota seksual. Kedua, murid dapat menganalisis sentuhan yang tidak selamat pada anggota seksual mengikut situasi. Dan yang ketiga, murid dapat menjana idea cara melaporkan kepada orang yang dipercayai sekiranya berlaku sebarang sentuhan yang tidak selamat pada anggota seksual. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, marilah kita lihat dahulu ulang kaji pelajaran yang lepas. Dalam pelajaran lepas, kita telah berkongsi cara-cara untuk aplikasikan kemahiran menjaga kehormatan anggota seksual. Masih ingat lagi murid-murid? Ya, kamu boleh lihat gambar itu ataupun boleh juga rujuk buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 3, muka surat 67. Dan kita juga kongsikan kesan jika tidak menjaga kehormatan anggota seksual. Cikgu harap kamu masih ingat ya. Untuk pelajaran hari ini, murid-murid bolehlah rujuk pada buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 3, muka surat 68. Ya. Pertama sekali dicatatkan di sini ialah bertindak cepat. Mari kita baca teks ini. Ibu Justin selalu berpesan supaya tidak membiarkan orang lain menyentuh anggota seksualnya. Laporkan kepada orang dewasa yang dipercayai sekiranya berlaku sentuhan tidak selamat. Kita tidak boleh berdiam diri apabila anggota seksual kita disentuh ataupun dilakukan secara tidak wajar. Baiklah murid-murid, marilah kita lihat pada gambar rajah pada muka surat tersebut. Ini adalah beberapa contoh sentuhan tidak selamat yang biasanya boleh terjadi kepada kanak-kanak. Tidak kiralah kanak-kanak lelaki ataupun kanak-kanak perempuan, sama-sama terdedah kepada gangguan yang tidak selamat ini. Mengenai orang yang melakukan gangguan pula, tidak semestinya hanya lelaki. Ada juga dilaporkan perempuan yang melakukan perbuatan seperti ini. Jadi murid-murid, yang kita tahu, kita jaga. Yang kita tahu juga, kita jangan buat. Ya. Pelaku kepada gangguan ini ada juga di kalangan rakan sekelas, kawan-kawan di sekolah dan juga orang dewasa. Murid-murid, cepatlah bertindak jika situasi ini terjadi kepada kita. Menyentuh bahagian genital kamu bukanlah sesuatu benda yang okey dan dianggap sebagai gurauan. Ia tidaklah lucu dan ia sesuatu yang serius yang perlu kamu bertindak dengan cepat. Tetapi kita perlu juga melihat situasi dan konteksnya. Ya? Jika kamu dalam keadaan kecemasan, contohnya sakit di bahagian tersebut, perlulah kita mendapatkan rawatan dan pegawai perubatan yang bertugasnya itu perlulah lihat dan tengok benda tu ya, perlu pegang, perlu cek ya, seperti keadaan nak bersunat atau berkhitan bagi kanak-kanak lelaki. Dalam bahasa Inggerisnya ialah circumcise.
Mari kita lihat gambar ini pula. Ia adalah perbuatan menyelak baju kamu. Perbuatan ini bukanlah sesuatu permainan, bukanlah gurauan. Ya, elakkan daripada bermain permainan sebegini. Ia adalah sejenis gangguan dan sentuhan yang tidak selamat. Jika ini berlaku, katakanlah tidak dan berilah amaran. Berhenti dari bermain permainan seperti itu, ataupun boleh terus rujuk kepada orang dewasa yang kamu percayai. Ya, murid-murid, lihat gambar ini. Perbuatan menepuk punggung. Ia adalah perbuatan yang tidak wajar. Jika ia terjadi kepada kamu, laporkanlah. Berilah amaran. Katakanlah tidak kerana ia bukanlah perbuatan atau aktiviti yang okey. Tidak ada keperluan pun untuk bermain permainan seperti ini. Permainan menepuk punggung, perbuatan menepuk punggung bukanlah perbuatan yang baik. Perlulah ia diberi perhatian yang serius. Contoh seterusnya ialah perbuatan meraba dada kamu. Dada merupakan anggota seksual ya murid-murid, dan ia bukanlah sesuatu yang kita anggap sebagai benda yang suka-suka saja-saja nak meletakkan tangan pada bahagian dada. Ia sesuatu yang salah dan ia adalah jenayah cabul. Murid-murid perlulah peka dan tidak biarkan ini terjadi kepada kita, dan kita juga tidak perlulah melakukan perbuatan seperti ini sama ada untuk bermain-main ataupun sebagai lawak jenaka. Ia lawak yang tidak baik dan sangat-sangat bahaya. Cepat-cepatlah bertindak. Beritahu kepada orang dewasa yang kau percayai ya. Jangan biarkan benda ini terjadi kepada kamu, terutamanya pada pelajar perempuan. Laporkanlah tindakan-tindakan yang salah tersebut. Jangan biarkan pelakunya berasa okey dan aman saja. Teruslah laporkan kepada guru kamu, ibu bapa ataupun terus kepada polis pun boleh. Ya murid-murid, kita tidak boleh mendiamkan perkara ini. Kita dah belajar stepsnya, iaitu yang pertama, kita katakan tidak. Yang kedua, kita beri amaran. Dan ketiga, kita juga boleh laporkan. Ia bukanlah satu benda yang salah untuk melaporkan. Ia baik untuk protection, untuk penjagaan diri kita supaya tidak menjadi mangsa. Perbuatan melaporkan kepada orang dewasa adalah perbuatan yang bijak. Ada satu persoalan di sini, iaitu siapakah orang dewasa yang kamu percaya? Ia bergantung kepada kamu dan pengalaman diri kamu. Jika kamu rasakan guru kamu seorang yang boleh membantu kamu dan menyelesaikan masalah kamu, dan teruslah kepadanya. Jika kamu rasa penjaga kamu itulah yang boleh dipercayai, pergilah kepadanya. Penjaga itu merujuklah kepada ibu kamu, bapa kamu, mungkin juga bapa angkat kamu yang menjaga kamu, ibu angkat kamu menjaga kamu, atau nenek dan datuk kamu. Yang pastinya kamu yakin mereka itu dapat membantu kamu dan menyelesaikan masalah kamu. Fikir betul-betul ya. Selain itu, pihak polis juga ada untuk sentiasa membantu kamu. Boleh juga menghubungi pihak polis. Persoalan kedua, apakah yang mungkin berlaku jika kita tidak berkatakan tidak kepada sentuhan tidak selamat ini? Sudah pastilah pelakunya, orang yang cuba mengganggu kamu itu akan lebih berani dan berkemungkinan akan melakukan lagi perbuatan itu jika kamu tidak mengatakan tidak atau memberi amaran kepadanya. Jadi, jangan biarkan ini terjadi kepada kamu. Jangan biarkan pelaku itu merasa lebih kuat, lebih berani dan sebagainya.
Cikgu sisipkan gambar ini di sini sebagai pedoman kepada kita untuk menunjukkan kita ini bijak dan kita ini boleh bertindak dan tidak biarkan diri kita dalam bahaya. Kita akan fikirkan, lakukan demi kebaikan diri kita, ya. Cikgu percaya kamu memang bijak dan boleh bertindak dengan logik. Di sini, cikgu sediakan satu latihan kepada kamu. Salinlah latihan ini dalam buku pendidikan kesihatan kamu. Jangan lupa untuk menulis hari, tarikh dan tajuk. Kemudian tulis soalan ini. Soalannya, tulis tindakan yang perlu diambil jika berlaku sentuhan tidak selamat pada anggota seksual. Dan berikan 3 jawapan apa yang perlu kamu buat, ya? Apa tindakan pertama kamu buat? Apa tindakan kedua dan apa tindakan ketiga? Tuliskan di situ. Ya, sampai sini dahulu kelas kita yang murid-murid. Semoga kita berjumpa lagi untuk sesi kelas yang akan datang. Ya, jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.